kembali dalam Apa Khabar Malaysia dan kali ini kita nak membincangkan tentang agenda permekasaan demokrasi di kalangan siswa dan untuk itu kita ada tetamu di studio. Kita bersama dengan yang sebelah saya ini yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar Muhammad Nazmi Hakimi Muhammad Irman daripada Universiti Sains Malaysia. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Dan juga di sebelah sana kita ada Encik Ashraf Razwan, Ketua Penolong Pengarah Seksyen Kepimpinan dan Jati Diri Bahagian Hal Ehwal Pelajar Jabatan Pendidikan Tinggi. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Baik, bercakap tentang permekasaan demokrasi siswa ini, kita nak tanya Nazmi sendiri. Wajar ke mahasiswa terlibat secara aktif dalam proses demokrasi? Baik, terima kasih atas soalan yang begitu menarik untuk kita perbincangkan pada pagi ini. Berbalik pada soalan wajar ataupun tidak, jawapan saya adalah wajar. Okay. Mengapa? Kerana pihak kerajaan telah meminda perlembagaan persekutuan yang mana undi daripada 21 tahun telah turun kepada 18 tahun. Betul. Yang mana ini telah meningkatkan bilangan pengundi rakyat Malaysia sehingga 21 juta. Bukan saja undi 18 tetapi calon juga berumur 18 tahun juga boleh menjadi calon. Jadi makna kata rugilah sekiranya anak muda ataupun dalam konteks ini mahasiswa tidak mengambil ruang dan juga peluang ini untuk bersama menentukan hala tuju negara itu sendiri. Okey, baik, kita tanya pada Encik Ashraf pula. Bagaimana sebenarnya kita boleh meningkatkan lebih lagi meningkatkan kesedaran politik di kalangan mahasiswa dan juga untuk menggalakkan lagi penyertaan mereka dalam proses demokrasi dalam negara? Okey, Kementerian Pendidikan Tinggi pada tahun 2023 yang lepas kita telah menjalankan MOU antara Suruhanjaya Pilihan Raya bersama semua universiti awam, politeknik dan college community bagi merancangkan dan bagi memastikan semua program-program Undi 18 didapat dilaksanakan di kampus. Dan kerjasama ini akan memastikan beberapa program dapat dilaksanakan seperti contohnya training of trainers, kempen kesedaran Undi 18 dan juga kita akan perkasakan dari segi pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar di mana untuk makluman pihak bernama pihak hadirin kita sekarang ini semua urusan pilihan raya kampus diuruskan oleh pelajar sepenuhnya bagi membawa agenda inilah. Itu. Dan kita difahamkan juga ada ceramah, bual bicara dan sebagainya. Baru-baru ni kita dah adakan convention Undi 18 di UniKL Pasir Gudang dan hampir 300 pelajar mahasiswa daripada seluruh Malaysia telah datang dan kita berjaya mengadakan menjemput beberapa panel yang tersohor seperti Datuk Siva dan juga pengarah Akademi Pilihan Raya di mana mereka telah menyampaikan satu topik yang jarang kita adakan di peringkat Kementerian Pendidikan Tinggi dan alhamdulillah ianya berjaya dilaksanakanlah. Macam mana penglibatan pula mungkin ataupun kerjasama dengan NGO ataupun badan-badan lain, dan mungkin boleh ceritakan sedikit antara topik-topik ataupun isu-isu yang sering terutama sekali membelenggu golongan mahasiswa, mungkin boleh jawabkan. Baik, kalau kita lihat kerjasama ataupun players di antara Kementerian Pendidikan Tinggi dan juga organisasi-organisasi misalnya Akademi Pilihan Raya, Akademi Kenegaraan telah memeterai satu persefahaman untuk melaksanakan beberapa program di seluruh universiti. Misalnya sewaktu minggu orientasi di universiti awam, seringkali kita mengadakan mahasiswa cakna pilihan raya yang mana ada demonstrasi bagaimana untuk membuang undi dan sebagainya, kemudian dengan kempen-kempen sebagaimana yang telah diutarakan sudah tadi. Bukan itu saja, ini juga boleh kita katakan rentitan daripada pindaan AUKU yang mana membenarkan mahasiswa itu berpolitik. Ini juga menjadi bukti bahawa kerajaan terbuka dalam perkara ini dan membenarkan mahasiswa itu berkarya ataupun kreativiti masing-masing dalam menyuarakan pendapat dan sebagainya. Dan saya sebenarnya
mahu lebih mendalami bagaimana sebenarnya MPP, Majlis Perwakilan Pelajar, boleh meningkatkan literasi politik untuk pelajar di kampus. Baik, kalau kita lihat Majlis Perwakilan Pelajar itu ataupun beberapa universiti menggunakan nama Kesatuan Mahasiswa untuk menjadi MPP itu sendiri, ianya perlu melalui satu proses demokrasi, iaitu pilihan raya kampus. Makna kata ini juga telah menjadi satu anjakan kepada literasi politik tadi. Apabila mereka telah menjadi seorang, kita katakan YB kawasan lah di universiti itu sendiri kan, mereka ini telah menjadi YB dan mereka perlu memikirkan cara-cara ataupun program-program yang mana mampu melahirkan pemimpin-pemimpin mahasiswa yang selepas daripada mereka tamat jawatan tersebut. Program-program itu juga perlu berkisarkan tentang literasi politik, membuka minda, bekerjasama dengan Persatuan Anak Negeri, kelab-kelab pertubuhan, pusat pengajian, fakulti dan sebagainya, supaya mahasiswa hari ini didedahkan dengan politik-politik bukan sahaja melalui kempen tetapi juga di luar bilik kuliah dan sebagainya. Tapi sebenarnya proses demokrasi ini di antara ataupun dalam golongan mahasiswa ni sudah lama berlaku, cumanya mungkin bukan di peringkat negara itu sendiri. Jadi sejauh mana perlaksanaan Undi 18 ni sebenarnya dapat menentukan arah ataupun hala tuju negara itu sendiri? Mungkin Cik Ashraf boleh terangkan. Kalau kita lihat daripada pilihan raya yang lepas, di mana golongan ataupun kelompok daripada Undi 18 ni dah mula mengundi untuk pilihan raya umum negara lah. Betul. Dan ianya memberi kesan ataupun keputusan yang signifikan kepada keputusan pilihan raya itu. Dan saya nampak kalau tidak ada program-program ataupun pelaksanaan Undi 18 yang lebih berkesan yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan dan juga pihak kementerian, ianya mungkin tidak akan memberi impak yang lebih besar kepada mahasiswa. Mahasiswa perlu diberi kesedaran. Ada juga ramai yang masih lagi tak begitu cakna, masih hanya melihat kepada social media yang mungkin tak menilai sesuatu politik di negara, dan itu yang kita kena sampaikan melalui program-program yang dianjurkan dengan kerjasama Suruhanjaya Pilihan Raya lah. Baik, Nazmi, seperti yang Cik Ashraf katakan tadi, pemilih muda ini banyak terpengaruh dengan media sosial yang mungkin tidak menggambarkan keadaan sebenar. Bagaimana Nazmi sendiri melihat isu ini dalam kita meningkatkan literasi politik di kalangan mereka? Kita memang tidak dapat menidakkan bahawa anak muda hari ini memang dekat dengan media sosial. Betul. Kerana pengguna besar di Malaysia atau di dunia sekalipun ini merupakan anak muda yang mana ianya di hujung jari. Jadi apa yang boleh dilakukan oleh anak muda apabila mendapat sesuatu berita dan sebagainya, pemakluman, pastikan perkara itu disemak terlebih dahulu supaya tidak terpengaruh dengan da'iah-da'iah ataupun berita palsu dan sebagainya. Kerana kita tidak mahu menyuburkan politik kotor. Kita mahu menampakkan bahawa politik itu sebenarnya bersih. Ya, bukan itu saja, anak muda pada hari ini juga perlu mempunyai daya tahan keintelektual yang tinggi, bijak menilai dan juga memberikan pertimbangan yang setara, adakah ianya yang terbaik ataupun sebaliknya. Dan saya juga melihat bahawa minggu lepas kita baru saja tamat satu convention yang diadakan di UniKL, dan dalam satu program itu ada program Belia 18 Matang dan Mampu Memilih. Dan apa lagi sebenarnya yang dikongsikan sepanjang convention pada minggu lepas itu? Mungkin Cik Ashraf boleh kongsikan sedikit. Kita telah adakan simulasi bagaimana pilihan raya itu dilaksanakan, dan juga kita telah memberikan beberapa segmen yang menarik kepada semua peserta kerana mereka bagi memudahkan proses pemahaman mereka berkaitan dengan Undi 18, literasi Undi 18, supaya agar ianya dapat diperkukuhkan. Dan bila mereka balik ke kampus, mereka akan mengadakan pula program di kampus masing-masing. So itu hasratnya, dan program Undi 18 ni dia sebenarnya mungkin ada kelompok-kelompok tertentu saja. Di universiti, untuk makluman, kita memang dah ada sekarang ni kelab Undi 18, kelab literasi politik. Jadi
kelab-kelab ni dia berperanan untuk menggerakkan pengukuhan literasi Undi 18 lah di kampus. Untuk Nazmi sendiri, dengan adanya kelab-kelab Undi 18 dan sebagainya, peningkatan literasi terhadap politik itu sendiri, harapan sebagai orang muda untuk Undi 18 dalam pilihan raya yang akan datang? Harapan saya cukup mudah, yang mana kepada anak muda di luar sana, rakan-rakan saya yang sedang menonton ketika ini, sahutlah peluang dan juga ruang diberikan oleh pihak kerajaan ini dalam melaksanakan Undi 18, dalam melahirkan anak muda yang berketerampilan dan sebagainya. Dan mungkin saya boleh kongsikan, ini juga selari dengan ucapan pertusan Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi dalam landasan Hala 7 KPT, yang mana berkaitan dengan pembangunan otak dan juga watak melalui pembentukan ilmu dan juga pembentukan karakter itu sendiri dapat melahirkan mahasiswa secara holistik. Dan juga apabila kita melaksanakan Undi 18 ini, potensi pemilih setiap kali pilihan raya kian bertambah, dan juga anak muda dapat menentukan hala tuju negara, sebagaimana ibrah yang kita boleh ambil daripada surah Ar-Ra'd ayat 11, yang mana sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum kecuali kaum itu yang mengubah pada diri mereka itu sendiri. Saya dah nampak dah ke hadapan anda mungkin menjadi salah satu calon. Ya, tak apa. Itu harapan saya. Harapan Cik Ashraf pula bagaimana? Sebenarnya kita memang pernah ada calon di kalangan mahasiswa. Kalau tak silap saya di pilihan raya pilihan raya negeri Sabah. Itu yang menarik selepas pindaan akta yang memberikan 18 tahun tu boleh jadi calon, dan ada di kalangan mahasiswa yang bertanding. Cuma mungkin tak berjaya. Tetapi kita tak nafikan akan berlaku mungkin selepas ni mungkin akan lebih menyelah dan lebih ramai yang akan berani untuk ke hadapan. Itu dia. Terima kasih Encik Ashraf atas perkongsian itu tadi, dan kami juga mengharapkan bahawa Undi 18 ini dapat meningkatkan corak pemikiran ataupun literasi politik di Malaysia ini. Terima kasih sekali lagi Encik Ashraf Razwan, Ketua Pengarah Penolong Pengarah Seksyen Kepimpinan Jabatan Pendidikan Tinggi, dan juga kepada bakal calon kita Muhammad Nazmi Hakimi Muhammad Irman yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar daripada USM atas kesudian berkongsi tentang agenda permekasaan demokrasi siswa. Dan kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini.